Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana antara nikmat dia yang sangat dihargai ialah kita memiliki masa untuk Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk perbaiki diri. Sebelum kita jumpa Tuhan, Allah izinkan kita ada kesempatan lagi. Sebab tu Nabi sebut paling takut kalau mati fajar, mati terkejut. Istilah kita hari ini mati kata. Hari ini zaman gila. Kalau gila-gila okey, tapi hari ini zaman gila. Kalau tuan-tuan tanya minggu ni viral cerita apa, saya yakin dan percaya semua orang semalam dapat satu video gila. Satu pemandu lori dia ghost truck. Dia undur lori dia, terkena kawan punya Mercedes. Terpatah je nombor plate, tercalar sikit. Tetapi di belasah pemandu driver sampai nak hilang nyawa. Kawan ni pantai lebih 10 orang. Kawan ni daripada jauh, lari daripada jauh, tendang kepala dia yang dah kena pukul tu, tendang. Mana datang perangai yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kerana itu bila kita melihat di luar sana peperangan yang berlaku antara IS ataupun Daesh dan sebagainya, bila mana yang pakai pakaian tentera dengan berwarna hitam, mukanya tutup muka dengan hitam, tetapi bila dia bunuh orang tu, dia belah dada orang tu, dia keluarkan jantung, dia keluarkan organ. Ini bukan tentera yang memperjuangkan Allah, bukan. Ini bukan tentera yang Nabi ajar. Islam dia ajar sampai perang pun ada adab dia. Betul hari ini saya bersama Dr. Mufti Mun, dia tekankan ulama orang yang berilmu ni, ciri ilmu itu nombor. Ciri ulama nombor satu, akhlak, adab. Berapa ramai orang ini dia rasa dia berilmu tetapi tidak beradab, tetapi tidak berakhlak. Maka diperingatkan kepada kita, tuan-tuan, maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh datangkan kita awal sedikit ke masjid, sejam lebih awal. Bila dah datang awal, niat pula, ya Allah, mudah-mudahan hari Jumaat hari ini paling baik daripada Jumaat sebelum ini. Sudah pasti kita akan duduk dalam keadaan yang kita, walaupun datang dalam parking jauh, kan, datang dalam kaki pula, tengok-tengok selipun nak letak sana, nak kena ada peraturan, nak kena naik, tengok-tengok pergi toilet, Allah, masalah pula, nak ada naik ke masjid pula, nyaman pula dalam ni. Itu yang bila kita berubah ada side effect. Yang tu tak payah minta, dia datang sendiri. Tetapi saya yakin dan percaya, biarlah kalau rahmat Allah tu, rasa kasih sayang Allah tu berada dalam masjid ini dengan penuh selesa. Mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan yang berhormat Allah sekalian, tazkirah pada hari ini sebelum Jumaat ini kita bahagikan kepada dua. Pertama, saya sentuh sikit-sikit lah. Saya tazkirah ni bukan nak mengajar, nak bagi ingat. Dan kemudian akan disambung oleh sahabat kita Ustaz Zul dari Muslim Camp. Cuma ni tuan-tuan, kita semua maklum, negara-negara hari ini, sama ada di Rohingya, di Syria, sedang berbola. Semalam Perdana Menteri kita pun buat satu program bersama OIC menyatakan ketegasan Malaysia sebagai institusi OIC, menyatakan bahawa etnik Rohingya mesti dibantu dan akan diberi tekanan oleh OIC kepada Myanmar sekiranya tidak mahu
dia hanya syak. Kalau orang yang duduk dalam makam nak buktikan sesuatu kesahihan, dia mesti melihat dengan dua mata dia, baru dinamakan sebagai syahadat, penyaksian. Lepas tu bila kita tahiyat, kita asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat tangan satu, angkat syahadat saja, nak bagi tahu Allah ni satu, aku bersaksi bahawa Allah ni satu. Itu syahadat. Sebab tu orang yang dalam Islam kalau berlaku zina dan sebagainya mesti mengatakan 4 orang saksi. Jadi bila 4 orang saksi tak dapat datang, maka Nabi SAW sebut udhu bisyubhat. Maka ganti udhu itu dengan hukuman yang lain, antaranya ta'zir. Sebab Islam ni dia bukan nak menghukum, dia nak mendidik. Maka amat sukar untuk kita datangkan 4 orang saksi yang melihat kelakuan zina, melainkan orang itu sendiri mengaku ikrar, ya aku dah berzina. Sebagai contoh dalam kes Ma'az, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya aku dah berzina ya Rasulullah. Nabi kata aku gila, tapi dia mengaku dan terus sehingga 3 kali maka Nabi laksanakan hudud ataupun undang-undang Islam pada dia. Betul ya bagi Allah sekalian. Jadi syak wasangka ni kalau dalam mahkamah yakin, dia pun ada bahagian-bahagian. Dia ada waham, dia ada zon, dia ada sangka yang berapa ratus. Tapi kalau yakin lah yazal syak. Kalau tak yakin, dia tak ada keraguan. Nak datang masjid ni tadi, rasa dah ambil wuduk tadi dekat ofis kat Petronas tadi, rasa dah ambil wuduk. Lepas tu pakai slipper jemput. Jadi bila rasa dah ambil wuduk ke belum, dah ambil wuduk ke belum, maka dia datang syak. Tapi bila dia tengok slipper dia, aku memang setiap kali Jumaat kalau pakai slipper ni, maknanya aku dah pergi tandas, dah ambil wuduk, mesti keluar pakai slipper. Dia yakin. Jadi bila dia yakin, tak ada siapa boleh kata, oh, keraguan aku datang. Kalau keraguan aku datang, ini memang kerja syaitan, al-waswas minas syaitan. Sebab tu ulama-ulama dahulu sarankan sebelum nak salat baca surah An-Nas. Kita pula dengar imam baca Nabi tak nak ajar wah. Hari ni khutbah memang cerita pasal hukum. Suka sangat dulu kita jalan hukum dan sebagainya. Apalah salah kita bersangka baik dan sebagainya. Jadi bila dah yakin, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya nak sebut, saya ini pernah bersama dengan Muslim Care, kita pergi ke Poland dalam misi bantuan untuk menyediakan makanan kepada orang-orang Islam pelarian yang berada di Poland, yang mana mereka dihidangkan setiap hari dengan ham tu, slice daging khinzir sebagai sarapan, kerana tidak ada makanan lain. Kalau kat Malaysia ni senang, kita tanam cili, boleh tanam kangkung, tapi ini di Poland. Jadi kita berhadir di sana, set up rumah makan untuk orang Muslim, nak dapat bekalan daripada daging yang disembelih dan sebagainya, menggantikan ham ataupun daging khinzir yang disediakan. Jadi kali Muslim Care dia buat collect dana untuk hari bantuan daripada tuan-tuan semua untuk dihantar ke Syria. Saya sebut ni, masa saya pergi yang ke Poland, kita melihat sendiri, merasai sendiri, bersama-sama sendiri. Saya yang suruh, kalau tuan-tuan tengok, suruh lama 2 tahun, saya yang suruh lama dekat tempat kawasan. Kita
Tuhan. Itu yang ada, masih ada makan. Yang tak ada makan langsung pun ada. Jadi Islam ini bukan double standard. Oh, kita Islam suruh bantu yang ada dalam negara saja. Tak. Bantu di luar, bantu di mana-mana boleh. Sebab pahala Allah yang bagi. Jadi jangan buat statement, tulis, oh bagi bantuan kat luar negara, oh dalam negara tak bantu. Oh bagi bantuan kat luar ni, etnik ni, wah yang ni lagi susah, lagi memperjuangkan Islam tak dibantu. Ini semua sengaja cari asbab supaya kita berfikir ini cuma cari pasal. Yang tulis yang keyboard Korea, dia kalau hari Jumaat tahun lalu senyum je, sedekah. Senyum je, dia bukan lagi orang yang keluarkan duit daripada poket tak polis. Dia kan sebab bila dia nak keluar dia tinggal anak dia nanti nak beli mainan, anak dia nanti nak makan, ini bulan ni dia minta dah gaji ni gaji Allah masuk minggu depan kan, dari sini nak pergi holiday sana. Kalau aku keluar ni gaji tak cukup, tuan-tuan kata Allah, benda ni daripada zaman Nabi dah dibincangkan. Allah janji dalam Quran kita keluar ni lagi bertambah orang itu. Dan tadi orang buat bisnes, orang, saya dah baca dulu hadis panjang lebar. Salatul yuhibbuhumullah, 3 golongan yang Allah Ta'ala cintai, sayangi, yang Allah Ta'ala kat mahsyar bila orang sayang, orang suka ni, dia nak jumpa dulu. Allah nak jumpa dulu yang 3 golongan ni. Yang pertama, Abdul Qadha min al-lail yatlu kitab Allah. Tengah-tengah malam orang lain tidur, dia tak suka dia bangkit, dia baca Quran. Dia kata Quran. Kan, tengah malam. Orang lain 3-4 mati dengan Quran tahu, tapi dia boleh bangkit. Walaupun badan dia tak sarung, walaupun tak ada juga dua sarung yang sponsor, tapi dia mampu tolak selimut dia. Dia jangan pergi bila air dia ambil untuk dia sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar, dia baca Quran. Bila kali terakhir kita qiyamul bila adalah orang-orang yang lepas. Nabi setiap malam, melainkan ada malam-malam yang Nabi tak buat. Nabi khawatir Allah wajibkan pula qiyamul lail pada umat.
sempadan Jordan Syria saja. Di sempadan Jordan Syria tu pun dah tengok azab yang laku Faizal Tahir nyanyi itulah. Yang tanya kenapa ada rumput dalam kocek ni pasal terpaksa makan rumput. Ni musim sejuk ni memang dia kata Syah, ini kalau musim sejuk bulan 1, bulan 2, bulan 2 hari tu, bulan 3, ini budak bawah 6 tahun mati luar kemah ni biasa. Dan bila saya sendiri pergi ke sana, dia kata memang ada bantuan daripada PBB ke apa ke dan sebagainya, tapi bukan menyeluruh. Ini saya pergi sendiri, bukan menyeluruh. Maksudnya hanya setempat je, walaupun dunia bantu Syria, hanya sebahagian saja. Hari itu di border Syria, sekarang dah masuk ke Aleppo dan sebagainya. Jadi orang yang fikir ini saudara ini, saudara. Contoh yang tak pernah pergi Palestin, bila masuk ke Aqsa, apa ucapan mereka? Saudara, ini tanah saudara. Kenapa tanah itu? Kerana ini tanah wakaf orang Islam. Tanah wakaf orang Islam. Semua Islam. Ini tanah kita di Aqsa. Kita pertahankan. Bila tengok budak dan sembelih, warga tua dan sembelih dan sebagainya, tuan-tuan, angkat doa ya, angkat doa. Tapi usaha, tindakan, bukankah semuanya kena akan ditanya oleh Allah? Duit kamu di mana? Harta kamu banyak-banyak di mana? Saya kerja mahkamah, saya tengok orang banyak duit, berjuta-juta, bila mati belum tentu waris akan uruskan dengan baik. Belum tentu. Yang dulu baik begini, yang kata begini tu kerana sekangkang ke je tanah. Kita tanah lagi besar, tapi ke punya tanah kan? Oh, betul. Jadi daripada banyak-banyak harta yang kita miliki, yang dikira harta di sisi Allah, yang mana kita laporkan atas nama agama, sedekahnya, infaknya, zakatnya dan sebagainya. Jadi yang ini takkan nak cerita setelah kita mati. Amal itu kena buat sebelum kita mati. Kalau keluar ringgit pun, RM10, RM20 pun rasa pening kepala, anda ada masa sakit kepala, tak boleh fikir macam tu lah. Bagi mereka yang sayang, ada sayang, dia nak ubah, macam mana nak ubah? Mulakan dengan yang kecil. Mulakan dengan yang kecil. Tak boleh RM1, 90 sen. Tak boleh 90 sen, 80 sen. Nabi tak pernah sebut kena bagi 1,000. Nabi tak pernah sebut kena bagi 10 juta. Tak pernah. Mulakan dengan yang kecil. Dan saya pernah dengar orang sebut, kalau Islam ni sedekah. Dia tak berhati tu bila Islam ni sebut sedekah. Bila ada sedekah, ada ruang
Sehingga kalau ayah sebut, anak tunggu kat rumah, ayah nak pergi cari makan. Cari makan itu maksudnya apa? Cari orang untuk dibunuh dimakan. Bila mana nikmat itu Allah Ta'ala tarik balik. Dan akhir sekali dihimpunkan. Ini kerana semua meninggalkan ajaran Nabi SAW. Aceh saya sebut masa sebelum, saya pernah tak sekarang di sini cuma hari itu saya sebut sebelum berlaku kegaran yang Disember baru ini. Pergi ke sana dengan undang-undang Islam yang makmur dan sebagainya. Setelah 2004 tsunami perubahan sehingga 12 tahun ini, okey, tiba-tiba berlaku kegaran. Dan orang tanya kenapa? Dan saya jumpa sahabat saya yang kira di sana, Pak Kiai ya. Kerana orang Aceh sekarang ini mereka lebih teruja dengan masjid-masjid berbanding mengisi masjid. Mereka lebih kata, oh ini masjid cantik dan sebagainya, tapi tak datang masjid, tak salahkan masjid, tak imarat masjid, tak ada masjid ilmu kat masjid. Ada, mereka tak ada, tapi mereka lebih bukan itu masjid-masjid Allah Ta'ala hantar gegar untuk. Allah bukan suruh muliakan masjid, Allah suruh kita datang imam masjid. Bila kita ada uang, Allah bukan suruh kita kumpul duit banyak-banyak dalam bank tu. Allah suruh kita gunakan bantu orang. Bila kita ada kepintaran, Allah Ta'ala suruh bukan cuma orang lain itu agak bodoh, bukan. Supaya Allah suruh kita yang cerdik bantu mereka yang tak betul bidang, supaya sama-sama ikut jalan Tuhan. Bila ada kelebihan, beri. Dan semua orang boleh beri. Orang miskin ada semua, dia boleh beri, tapi jangan meminta-minta. Ini sampai 2 pagi datang kedai makan, abang tak ada pun. Kita pun was-was harus tak ada sampai tahap macam tu. Nabi memang tak habis. Jangan buat fitnah sampai 2 pagi tak ada semua benda. Tuan-tuan yang Allah sekalian, saya nanti mungkin ada tayangan yang tuan-tuan saksikan sendiri yang di video saya.